Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Ustaz Faris Ammar hafizahullahu taala wa ra'ah atas peringatan supaya kita tidak lalai dengan kewajipan kita dengan zikir. Penuntut ilmu tanpa zikir seakan-akan pengajiannya sia-sia. Seperti mana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, maka dia kena seiringkan antara zikir dan juga antara pengajian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ni kita tengok bab penyebab mandi wajib insya-Allah. Dan juga perkara-perkara yang diharamkan setelah mana kita berhadas. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين رب العالمين. فروض الغسل الواجب النية وإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره وبشرته حتى ما تحت قلفتي غير المختون وباطن أذنيه وصماخيه وخرق فيهما سرتي وأليه وإزالة النجاسة من على بدنه إن كانت najasah. Okey, baik. Dalam kitab terjemahan Fadil Ustaz Aiman Ghazali ini, muka surat 47. Fasal kita nak bincang berkenaan dengan rukun mandi. Maksudnya yang wajib mandilah. Jadi mandi ni dia ada banyak. Dia sama macam hukum macam yang 5. Dia ada yang wajib, kita sedia maklum apabila berlakunya penyebab-penyebab mandi yang kita akan bincangkan sekejap lagi, iaitu ada 6. 3 yang berkongsi dengan lelaki dan juga perempuan, 3 yang khas kepada perempuan sahaja. Kemudian mandi wajib juga apabila kita dah nazar. Sahaja aku nazar esok hari Jumaat aku nak mandi. Sembahyang mandi hari Jumaat. Nak ikut tu mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Itu yang muktamad je. Tapi ada juga khil pandangan mandi kerana hari Jumaat. Tapi bila dia bernazar maka hukumnya jadi wajib. Ada mandi sunat. Contohnya mandi kerana nak menghadirkan hari Jumaat. Mandi kerana nak hadir majlis ilmu. Mandi kerana nak berkumpul dengan manusia. Ini Imam Ramli dan juga ayahnya juga memberikan pandangan sedemikian. Apabila kita nak berkumpul saja dengan sesama manusia ni, sunat kita mandi. Termasuklah majlis ilmu, termasuklah majlis zikir. Sunat juga kita mandi. Kemudian dia ada Allahumma salli ala sayyidina mandi yang makruh. Mandi yang makruh ni apa dia? Apabila bagi orang yang berpuasa tapi dia selam mandi tu dalam swimming pool, dalam air, dalam kolam, maka hukumnya makruh. Jadi makruh ni benda yang syarak tak suka, maka kita kena elakkan. Ataupun mandi yang menyebabkan lebih daripada had dia. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Kalau bazir banyak sangat. Sebab tu Nabi pesan kalau berwuduk pun janganlah kamu membazir berwuduk sekalipun kamu ambil wuduk di dalam air sungai. Subhanallah. Tu kalau wuduk Nabi pesan. Jadi mandi lebih besar lagi daripada situ. Kemudian kalau kita lihat pula dia ada hukum haram mandi ni. Bila? Ini juga Fadil Ustaz Aiman dah sebutkan di sini. Contohnya mandi hukumnya haram tapi sah tak mandi tersebut? Sah. Contohnya kita mandi daripada air yang dirampas. Kita curi air orang. Kita buat mandi kita ni. Sembahyang apa? Mandi tu sah tak? Sah. Perbuatan tu yang haram. Sembahyang. Sembahyang pakai baju yang dicuri. Sembahyang sah tak? Sah. Perbuatan tu haram. Pergi haji umrah dengan duit hasil skamer. Pergi haji tu boleh tak? Sah tak? Sah. Perbuatan dia tersebut haram. Jadi orang panggil apa di sini? Ada haram tapi sah. Ada pula haram tapi tak sah. Contohnya orang yang haid, orang yang nifas. Apabila dia mandi, tetapi mandi tersebut diniat sebagai ibadah. Sedangkan dia kena mandi bila? Dia kena mandi setelah mana darahnya berhenti. Ni darah tak berhenti, dia niat untuk nak mandi ibadah. Mandi nak angkat hadas. Sedangkan darah tak keluar lagi. Maka hukumnya haram dan mandi tersebut tidak sah. Okey kan? Ini kita tengok sikit. 47 bawah tu dia.
perkara yang mewajibkan mandi, 3 yang berkongsi, 3 yang khas untuk perempuan dan 3 lagi berkongsi untuk lelaki dan juga perempuan. 3 yang khas untuk perempuan namanya yang pertama haid. Wajib mandi selepas berhentinya darah haid. Ini kalau sebelum darah haid berhenti, dia mandi. Tak apalah, tu mandi harus dia panggil. Teruk jugalah kalau haid seminggu, tak mandi seminggu. Tu kalau seminggu. Mau kalau kata haid 2 minggu, 15 hari, tak mandi, dia kata apa? Tak boleh mandi. Tu salah faham. Tak boleh mandi dengan niat sebagai ibadah. Boleh mandi kalau sekiranya mandi itu harus. Okey. Itu berkenaan dengan orang yang haid. Sama juga berkenaan dengan orang yang nifas. Setelah mana darah berhenti. Sama ada nifas itu keluar majjah. Majjah ni seludah kita panggil. Habis. Berhenti terus. Maka lepas tu dia mandi. Kalau tak bersambung dengan nifas. Kemudian kalau Allahumma salli alaihi wasallam, kalau darah wiladah keluar, kemudian kalau tak bersambung dengan nifas. Jadi satu darah nifas, darah yang mana setelah mana melahirkan anak. Itu wiladah satu, kemudian dia akan bersambung dengan darah nifas. Maka begitu juga hukum dia. Tak boleh mandi kerana ibadah. Mandi harus tak apalah. Itu hukum dia. Kemudian wiladah, melahirkan anak. Sama ada lahir tersebut secara caesar ke, bedah ke, biasa ke, luar biasa ke, keluar sekatul daging ke, segumpal darah ke, keguguran ke, maka itu sama hukum macam melahirkan anak. Juga diwajibkan mandi setelah mana selesai. Perkara-perkara yang demikian. Jadi bab mandi pun syarat kita ni tekan. Kerana melibatkan apa ni? Melibatkan hukum hakam, sama ada sah ataupun tidak sahnya perbuatan kita ini. Okey, baik. Kemudian 3 perkara yang berkongsi antara lelaki dan juga perempuan. Tengok satu, apa dia? Memasukkan hasyafah, iaitu kepala zakar, ke dalam faraj. Kalau hanya bertemu saja, kemaluan dengan kemaluan, tak masuk ke dalam. Kalau masuk pun hujung je. Tak sampai kepala zakar tadi tu. Dulu ustaz-ustaz dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah, orang tanya hasyafah ni apa ustaz? Malu nak sebut. Depa kata helmet. Pakai helmet lah. Dia panggil apa? Kepala zakar. Jadi masuk yang tu melepasi kepala zakar dalam faraj. Faraj ni tak semestinya yang depan saja. Tapi ghalibnya demikian. Faraj ni sama ada yang depan, yang belakang. Sama ada masuk ke dalam haiwan ataupun manusia. Sama ada dipaksa ataupun sukarela. Masuk. Keluar air mani ke arah belakang. Tapi syarat yang pertama ni memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Maka hukum dia apa? Mewajibkan mandi. Kalau hanya bertemu sahaja antara dua kemaluan tapi belum masuk lagi, maka hukumnya apa dia? Tak wajib. Sebab tu dalam kitab I'anah dia ada sebut fiqh iftiradi. Fiqh iftiradi ni apa? Fiqh kita andaikan. Tu dalam kitab I'anah banyak sebut, tarsyih pun ada sebut. Contoh dia sebut apa ni? Kalau sekiranya seorang masuk ke dalam hutan, kemudian dia menyangka bahawasanya itu gua, maka dia pun masuk. Masuk, rupa-rupanya bergerak benda tu. Bukan itu gua rupanya, itu ialah faraj gergasi. Contohnya ni ada gergasi ni. Tapi dia panggil apa? Andaian. Dia masuk, dia sangkakan gua, rupanya dia masuk ke dalam faraj gergasi. Ni apa? Bincang benda tak ada. Dalam fiqh ada. Baik, apa hukum dia? Wajib mandi ke tak? Wajib mandi. Tadi kita sebut memasukkan hasyafah, kepala zakar sahaja ke dalam faraj. Ini wajib tak? Ini bukan takat kepala, satu badan semua masuk. Maka hukum dia apa? Sama juga kena mewajibkan mandi. Itu fiqh. Nak bagi kita fikir. Itu panggil apa? Dalam masalah fiqh iftiradi. Kan? Sama ada dia memasukkan kepada orang yang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia sekalipun. Maka orang yang hidup tersebut kena mandi wajib. Ini syarat yang pertama. Sebab tu kata bahas itu, masalah wajib mandi ni, kalau sekiranya dia bersama, sama ada keluar air mani ataupun tak keluar air mani. Itu kira belakang. Yang penting, zakarnya, kepala zakarnya telah masuk ke dalam faraj tadi tu. Sama ada dia pakai pelapik ataupun tak pakai pelapik.
Bahasa kita kondom lah sekarang. Kan? Tetap juga diwajibkan mandi. Kemudian disebutkan juga sama ada orang yang meliwat ataupun orang yang diliwat. Kan? Tetap juga mewajibkan mandi. Kenapa? Masalahnya masuk hasyafah kepala zakar ke dalam faraj. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sekiranya melibatkan mayat seperti mana kita sebutkan tadi, yang wajib ialah orang hidup saja. Yang mayat tidak perlu dimandikan semula. Kemudian disebutkan lagi, kalau sekiranya lelaki ini masukkan hasyafahnya ke dalam kemaluan ataupun faraj binatang, siapa yang wajib mandi? Confirm dah orang, kan? Sebab dia mukallaf. Kan? Ataupun sebaliknya, tadi lelaki memasukkan ke dalam faraj binatang, lelaki itu wajib mandi. Ataupun kalau terbalik pula, binatang tu masukkan dalam faraj perempuan, siapa yang wajib mandi? Manusia tu. Selesai. Okey, kemudian syarat yang kedua yang berkongsi wajib mandi di antara lelaki dan juga perempuan ni, keluarnya air mani. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh ni, dia dalam kitab Safinah pun bincang yang pertama sekali apa dia? Bab taharah ni, tanda-tanda baligh. Tanda baligh yang pertama ialah cukup 15 tahun. Cukup umur 15 tahun. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dia tak mimpi, tapi umur dia cukup, maka dikira sudah baligh. Yang kedua, mimpilah. Mimpi ni maksudnya keluar air mani. Maka itu tanda dia sudah baligh. Maka dia kena tanggung semua dosa ditanggung sendiri. Pahala dosa ditanggung sendiri. Jadi, keluarnya air mani ni sama ada mimpi ataupun bukan kerana mimpi. Mimpi ataupun bukan kerana mimpi. Bukan kerana mimpi dia pecah lagi. Sama ada dia beronani ke, maka hukum dia berdosa. Ataupun keluar air mani bukan kerana mimpi seperti mana dia berjimak ke, tetap juga keluar air mani. Kalau terangsang naik syahwat, keluar juga air mani. Itu juga hukumnya termasuk benda-benda yang mewajibkan. Ataupun dia berkhayal, dia berfikir, dia tengok benda-benda yang menaikkan syahwat lalu keluar air maninya, maka hukumnya tetap juga mewajibkan mandi. Jadi kita nak pesan pada sini, yang tadi saya nak sebut tadi tu berkenaan dengan masalah tanda-tanda baligh tadi tu. Apabila yang ketiga tu, yang pertama cukup umur 15 tahun. 15 tahun apa ni? Qamariyah, bulan Islam. Tahdidiyah secara pasti, confirm, bukan lebih kurang. Tapi kemudian syarat baligh yang kedua ialah mimpi keluarnya air mani. Dan yang ketiga ialah tanda baligh bagi perempuan kalau kata haid pada umur 9 tahun. Qamariyah, takribiyah. Iaitu kalau kata 9 tahun takribiyah ni apa dia? Kalau darahnya seorang budak perempuan keluar darah 16 hari sebelum cukup umurnya 9 tahun. Contohnya 20 Muharram 1443. Seorang kanak-kanak perempuan ni ayah dia kira dah, daripada dia lahir sampailah 20 Muharram 1443. Ni yang ada anak perempuan ni. Banyak kali kita dah ingatkan perkara ni. Dia lahir 20 Muharram. Berapa sebelum tu? Tolak 9 tahun? Tak apalah. 1443 ni cukup 9 tahun. Tiba-tiba budak ni nampak darah keluar. Contohnya darah itu keluar pada 10 Muharram 1443. Sedangkan kita sebut tadi dia baligh bila? Cukup umur 9 tahun berapa? 20 Muharram. Tapi masalah sekarang ni keluar darah 10 hari awal. Maka hukumnya apa dia? Dikira haid ataupun tidak? Dikira haid tak? Dikira haid. Kenapa dikira haid? Kerana masih lagi dalam tempoh 16 hari ke bawah. Contohnya lagi. Kita bagi contoh. Kalau budak ini nampak darah haid pada 2 Muharram 1443, sedangkan dia cukup umur pada 20 Muharram, maka 2 Muharram lebih dari 16 hari daripada 20 hari itu, lebihlah. Jadi tak dikira sebagai darah haid. Ini penting. Yang mana ada anak perempuan ni kena jaga-jaga. Tulis siap-siap. Bukan kena convert siap-siap.
Tarikh lahir mengikut Hijri, bukan mengikut Masihi, Januari, Februari, tak ikut Islam. Itu penting sangat-sangat ni. Yang ada anak perempuan, ini tanggungjawab bersama. Okey. Jadi perkara masalah yang kedua yang berkongsi antara lelaki dan juga perempuan ni, kalau sekiranya keluar maka wajib mandi. Iaitu apa? Melibatkan keluarnya air mani. Air mani, syarat di sini disebutkan bahawasanya, Fadil Ustaz sebut, air mani tersebut milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian kedua, keluar mani kali yang pertama saja. Ni tengok keadaan. Contohnya perempuan. Selalu orang tanya masalah ni. Perempuan kalau dia masa dia nak mandi wajib tu, tiba-tiba dia keluar sekali, masa mandi tu air mani keluar sekali lagi. Adakah dia kena mandi pula kali yang kedua? Sedangkan kita sebut tadi, syarat mandi ini apabila keluar air mani bila dua syarat. Apabila miliknya sendiri, yang kedua keluarnya kali yang pertama. Sekarang ni perempuan ni masa dia mandi tu air mani dia keluar pula. Tengok keadaan, kata para ulama. Kalau sekiranya masa dia perempuan ni dia berjima bersama dengan suaminya, dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia pun naik syahwat, maka bila mana mandi ataupun lepas mandi keluar pula air mani, maka keadaan ini dihukumkan apa? Dia kena wajib mandi sekali lagi. Kerana apa? Kemungkinan itu air maninya sendiri. Air mani bagi perempuan sebut. Kerana dia berjima ataupun dia bersama dengan suaminya dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia tidak dipaksa, dalam keadaan dia juga bersyahwat. Berbeza kalau seorang perempuan yang dijima oleh seorang suaminya dalam keadaan dia dipaksa, ataupun dia tengah tidur, dia pun tak sedar. Tiba-tiba mandi keluar. Tanya abang buat apa tadi? Dia tak tahu, dia tengah tidur. Jadi lepas dah mandi dah, keluar pula air mani. Dalam keadaan dia tak sedar. Dia tak keluar syahwat. Dia macam dia dipaksa. Tak nak syahwat. Maka itu iktibar air mani suaminya. Sebab tu syarat yang pertama tak lepas. Bukan air mani dia tu. Itu air mani suaminya. Jadi jelas masalah di sini bagi air mani keluar yang pertama. Kali yang pertama tu. Sekiranya orang tu dalam keadaan dia sedar, bukan dipaksa, dan juga dia sendiri naik syahwat. Itu tentang air mani. Kemudian di sini dimasukkan juga tentang perbezaan di antara air mani, air mazi dan juga air wadi. Soalan dia dalam satu kitab Limaza tu oleh Syekh Abdul Rahman Bawa Al-Malibari. Saya dah terjemahkan dulu, tapi tak tercetak-cetak lah. Banyak sekali catatan. Kenapa diwajibkan mandi? Dia buat soalan. Kenapa diwajibkan kita mandi sedangkan air mani itu tidak najis? Kenapa apabila kita kencing, air kencing itu najis? Tapi kenapa tak diwajibkan mandi pula? Sedangkan air mani ini suci. Tapi kenapa wajib kita mandi? Wajib mandi bukan disebabkan masalah air mani itu najis, bukan. Tapi sebagai apa? Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beza kalau air kencing keluar, dia rasa nikmat tak satu badan? Boleh jadi Ustaz. Saya lepas kencing, Allah lega dia kata. Tapi tak sama nikmat macam mana air mani ni. Air mani kalau keluar, dia rasa nikmat satu badan. Maka sebab tu kita mandi seluruh badan ni. Bagi kena air semua satu badan ni. Kenapa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala, satu badan dapat nikmat. Beza dengan kalau kita kencing ataupun kita buang air besar. Ni fiqh Fiqh ni jangan apa Ustaz ni geli-geli bincang bab ni. Dia tak bincang bab geli. Dia tak bincang bab perasaan. Sebab tu kadang-kadang orang yang baru dengar, tu dia bincang bab-bab ni. Teruk Ustaz ni. Fiqh bukan macam tu. Dia bincang hukum. Dia bukan bincang perasaan orang. Seperti mana selalu kita sebutlah. Orang panggil telur ayam kan. Sebelum ni kita kata. Telur ayam. Setiap benda yang lembab, yang keluar daripada benda yang boleh kita makan, seumpama telur, hukumnya suci. Telur penyu ke, sekalipun kalau telur situ ada terkena najis. Jadi dia panggil apa? Telur itu mudah najis. Bukan telur itu jadi najis. Ada orang kata wajib kita basuh. Tak wajib.
Karena apa? Memang telur itu asal-asalnya suci. Tak wajib. Geli lah Ustaz nak makan. Ada tik burung, tik ayam kat situ. Takkan kita nak makan, masukkan dalam kuatiau tu tanpa kita basuh. Dari segi hukum macam mana? Boleh saja. Tapi segi waraknya, basuh dulu. Fiqh dia bukan bincang nak geli-geli macam tu. Dia bincang berkenaan dengan hukum untuk pastikan halal ataupun haram, sah ataupun tidak sah. Okay, air mani, air berwarna putih dan pekat. Yang keluar secara memancut. Tadafuk dipanggil. Keluarnya dengan syahwat dan terasa letih selepas mana ia keluar. Hukumnya wajib kita mandi namun tidak membatalkan uduk. Contohnya bagi seseorang, dia duduk, kita sebutlah kisah baca sebelum ni, perkara yang tidak membatalkan uduk ialah seorang yang tidur dalam keadaan tetap papan punggung dia. Macam dalam kuliah lah. Tetap tak papan punggung dia. Tetap ni. Tengok khutbah kan. Dia tegakkan dada. Ittaqullah. Mula saja ittaqullah dia pun sengguk. Tapi punggung ni tetap tak? Tetap. Jadi ketika itu, batal dah uduk dia? Tak batal. Tiba-tiba tengah khutbah ke tengah kuliah dia mimpi. Allahu Akbar. Keluar air mani. Yang batal, uduk dia batal tak? Tak batal. Tapi dia wajib mandi tak? Wajib mandi. Kenapa? Apa kaitan dia sebut? Kerana ini kaedah dia. Ma awjaba a'zamul amrayni lam yujibu adwanahuma. Apa yang diwajibkan perkara yang lebih besar antara keduanya. Antara uduk dan juga mandi, mana lebih besar? Mandi. Lam yujib adwanahuma. Maka tak diwajibkan yang lebih bawah daripadanya. Apa dia? Uduk. Karena apabila kita mandi, maka termasuk sekali uduk dalam tu. Tapi orang Melayu kita ni, kebanyakanlah, kalau dia mandi, sebab tu nanti kita akan tengok, sunat kita mandi ni, sebelum mandi kita ambil uduk dulu. Orang tanya, kenapa nak ambil uduk dulu? Lah batal juga. Sedangkan ada cara, kalau yang boleh kita buat, tak batal. Nanti kita akan sebut insyaAllah. Air mani jika terkena pada pakaian, tidak diwajibkan membasuhnya. Adapun hukum membasuhnya hanyalah sunat kerana ia tidak najis. Sebab tu Nabi SAW disebutkan bahawasanya, bila Nabi bangun, ada air mani dekat pakaian Nabi SAW. Nabi buat apa? Nabi, air mani itu kering. Nabi kikih, pakai semayang. Kalau air mani itu najis, maka kita semua ni menajis. Sebab kita ni asal daripada apa? Air mani. Walaqad karramna bani Adam, Allah sebut. Dan telah kami muliakan walaqad satu. Ada qad taukid. Karramna. Ada apa karramna tersebut. Apa panggil Ustaz? Sirah mubalaghah ke apa? Bukan dia. Saya pun lupa Ustaz. Itu menunjukkan bahawasanya mulianya anak Adam ni. Mazi pula air berwarna putih, halus dan juga melekit. Putih, halus, melekit. Dia tak pekat macam mana air mani. Keluarnya ketika mana terangsang dan bangkitnya syahwat. Selalunya mazi dia akan keluar bersama dengan, ada kalanya lah, selalunya kebanyakannya sebelum mani keluar akan keluar mazi dulu. Boleh jadi demikian. Kadang-kadang tak berlaku, keluar mani saja, mazi tak keluar. Kadang-kadang boleh jadi mazi dulu, kemudian keluarnya mani. Jadi hukum mazi ni pula hukumnya batal uduk. Tetapi tidak mewajibkan mandi. Jadi beza pula, jika terkena pada pakaian maka ia wajib dibasuh. Lebih-lebih lagi kalau nak bawa dalam solat. Kenapa? Air mazi hukumnya najis. Sebab tu dia membatalkan uduk. Air mani tak najis, suci, dan dia tidak membatalkan uduk. Beza mani dengan mazi ni tekali Hindu je. Senang, lawan. Okey, boleh nak? Ini semua ni air ni ada pada kita ni. Kemudian air wadi, airnya keruh. Kemudian pekat, keluar selepasnya mana kencing. Bagi mereka sebab tu jangan tahan kencing, kerana dia melemahkan badan. Sebab tu disebutkan pada ni binatang yang kuat di antaranya unta. Sebab tu unta boleh berjalan jauh. Kerana apa? Sifatnya tak tahan kencing. Bukan tak tahan, dia macam kita ni, tahan. Dan unta terus je. Sebab tu dia kuat. Sebab tu kalau orang yang selalu tahan kencing ni, dia melemahkan badan. Melemahkan badan. Sebab tu kalau ada anak-anak kecil ni kena pesan selalu.
Kadang-kadang tambah-tambah kalau orang tu bagi handset ke, dia tengok TV ke, dia lupa lah. Tak makan pun tak apa budak-budak. Pasal apa? Qurratul ain. Qurratul uyun. Qurratul ain bagi dia. Qurratul ain ni kata Habib Ali Ridha sebut, bila kita buat satu benda tu kita lupa habis lah. Sahabat tengok dengar khutbah Nabi. Daripada lepas subuh, Zuhur berhenti semayang, lepas Zuhur berhenti semayang, sambung sampai asar Nabi khutbah. Lepas asar sambung lagi sampai ke maghrib. Tu dia. Pagi tak sarapan, tengah hari tak makan tengah hari. Petang panggil apa? Siapa? Bukan dia. Minum petang tak ada. Makan malam tak ada. Kenapa? Lupa tak makan hari tu. Kenapa? Qurratul ain punya pasal. Seronok dengan Nabi SAW punya pasal. Budak-budak macam tu lah. Dia layan tengok TV, dia lupa. Ini kadang-kadang kita peringat dia. Kenapa? Bila tahan kencing ni, dia akan melemahkan badan. Baik. Pikuk tu pula. Wadi. Tu hukum dia membatalkan uduk tetapi tidak diwajibkan mandi. Sama macam mazi tadi. Dia najis juga, kena basuh. Tak boleh bawa dalam sembahyang. Okey. Kemudian yang kita sebutkan di sini juga masalah. Kalau orang tersebut dia bangun-bangun tidur tiba-tiba nampak air mani. Tengok keadaan malam tu dia tidur dengan siapa? Dia tidur dengan suami ke, dengan isteri dia ataupun dengan kawan-kawan dia. Boleh jadi ihtimal, kemungkinan itu milik suaminya ataupun milik dia. Tak pasti yang mana. Maka orang macam ni, kalau dia syak, air mani siapa ni? Kawan aku ke, suami aku ke, isteri aku. Sebab dia tidur bersama dengan orang. Dia syak. Maka ketika ini dia boleh pilih. Sama ada dia nak jadikan air mazi ataupun dia nak jadikan air mani. Kalau dia pilih, ini air mani ni. Dia syak ni. Ni mazi ke mani? Nampak pekik tak perasan ni. Jadi dia boleh pilih. Kalau dia pilih air mani, maka hukumnya dia wajib mandi. Kalau kata dia pilih air mazi, sebab dia syak antara mani ke mazi ni. Itu masalah syak lah antara mazi ke mani. Kalau dia pilih mazi, dia hanya apa tu? Dia hanya cuci saja sebab najis perkara tersebut. Tapi yang lebih ihtiyatnya ialah dia pilih untuk mandi. Kerana mandi ni selamat lagi lah. Daripada basuh saja. Okey. Okey, kemudian seterusnya yang ketiga yang berkongsi di antara lelaki dan juga perempuan ialah meninggal dunia. Iaitu orang yang meninggal dunia kerana mati syahid di medan perang, kerana melawan orang-orang kafir. Dia ada mati syahid dunia, dia ada mati syahid akhirat, dia ada mati syahid dunia akhirat. Iaitu syaratnya yang mewajibkan mandi ni bagi siapa yang mati bukan kerana syahid di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang tak diwajibkan untuk mandi. Itu berkongsi di antara lelaki dan juga perempuan. Baik, sekarang ni pengarang nak sebut apa tadi? Kitab kita ni baru nak masuk tajuk dalam bahasa Arab tadi tu. Wa furudul ghusli al-wajib. Syarat untuk nak mandi, kewajipan untuk mandi wajib disebabkan haid ke, nifas ke, wiladah ke, ataupun masukkan hasyafah ke, keluar air mani ke. Semua ni ada rukun-rukunnya untuk nak mandi wajib. Pertama, mesti niat. Mazhab kita kalau tak niat maka hukumnya tidak sah. Kalau mazhab Hanafi, kalau tak niat, hukumnya sah tetapi tidak sempurna. Jadi mazhab kita innamal a'malu binniyat ay li sihhatil a'mal. Untuk sahkan amal. Mazhab Hanafi, hadis tersebut mereka kata ay li kamalil a'mal. Untuk kesempurnaan amalan sahaja. Mazhab kita tak sah, tak niat, tak sah, tak sempurna amalan kita. Mazhab Hanafi, sembahyang sah, peribadahnya sah. Tetapi tidak sempurna. Itu kepentingan niat di dalam mazhab kita ini. Okay, jadi kita tengok di sini. Dalam bab nak niat ni, ada orang timbulkan persoalan sebelum ni. Adakah wajib kita niat sahaja? Orang timbulkan persoalan? Dia mesti wajib sebut perkataan mengangkat. Kalau siapa yang mandi wajib tak sebut perkataan mengangkat, maka hukumnya tak sah. Adakah caranya demikian? Bila kita sebut mandi wajib ni, kita sudah faham di kepala otak kita ni bahawasanya itu ialah mandi untuk angkat hadas. Dia tak sebut mandi wajib kita nak berenang, kita nak pergi shopping tak.
Bila sebut mandi wajib, itu memang untuk nak angkat hadas. Maka adakah syarat kita kena sebut sahaja aku mandi untuk mengangkat? Adakah kena sebutkan yang demikian? Tidak. Tak diwajibkan sebut demikian. Sebab tu dia kata di sini, sama ada niat tersebut untuk nak mengangkat jenabah, ataupun mengangkat nifas, ataupun dia niat untuk apa tu? Untuk taharah anil hadas, bersuci daripada hadas. Ataupun niat untuk mandi wajib, maka itu sudah memadai. Maksudnya tak diwajibkan dia kena sebut perkataan mengangkat tadi tu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok di sini muka surat 51, niat. Iaitu pada permulaan membasuh anggota. Syarat untuk mandi junub ni dia tak kira. Apa saja anggota yang kita mula basuh saja, waktu tu kita kena niat. Beza dengan wudu. Wudu wajibnya mula di muka. Jadi wajib kita niat masa nak basuh muka. Tapi kalau kata niat masa wudu tu, masa kita basuh tangan lagi. Nawaitul wudu raf'al hadasi atau nawaitul wudu saja. Syarat dia mesti berkekalan sampailah habis wudu. Dia tak boleh tengah-tengah tu kita selang. Okey. Tapi untuk anggota wudu, untuk mandi wajib, tak disyaratkan kena basuh di muka, atas dulu ke, bawah dulu ke, tak syarat. Mana-mana anggota yang mula kena, itu dikira dah mandi wajib. Dengan syarat, sebab tu kalau orang dah mandi sekat badan, daripada kaki sampai ke lutut. Kemudian dijurus daripada lutut sampai ke atas. Daripada lutut sampai ke atas, baru dia mula niat. Maka yang tu saja mula terangkat. Yang bawah tidak terangkat. Jadi cara dia macam mana? Yang lebih baik, sebelum dia mulakan mandi, niatkan terlebih dahulu untuk nak angkat hadas. Sebab tu orang nak mandi wajib ni, kadang-kadang dia masuk tandas tu lama yang amat. Allahu Akbar. Mandi biasa berapa jam? Mandi biasa berapa jam? Mandi biasa 5 minit, 6 minit. Tapi mai kalau mandi wajib tu dia setengah jam. Pasal apa? Dia risau hak niat tu satu. Was-was. Orang yang was-was ni bahaya. Dia kena lawan. Dia tak boleh nak biarkan perkara yang demikian. Sama aja. Bezanya dia mandi wajib ni, satu niat. Satu yang kedua, kejap lagi, kena sampaikan air keseluruhan badan. Lepas tu yang kedua ni dia, kena sampaikan air keseluruhan badan. Meratakan air ke seluruh badan dan kulit. Sehingga kan di bawah kulub zakar. Bagi yang belum berkhatan. Orang yang tak khatan, sebab tu Islam kena wajibkan khatan. Kerana orang yang tak khatan tu, dia khulfah tu, air kencing ataupun air mani dia berkumpul dalam bawah tu. Jadi kalau buat macam mana tu, orang yang tak berkhatan dia kena tarik sikit untuk basuhkan yang tu. Kenapa? Itu dikira hak, masih lagi hak yang zahir. Maka kena basuh tak? Kena basuh kawasan tu. Sebab tu Islam ni ajar kebersihan. Kecil-kecil lagi kalau boleh khatan. Ni yang ada anak lelaki ni. Nak dapat anak lelaki. Ataupun bercita-cita nak dapat anak lelaki. Jadi kalau dapat anak lelaki, kalau boleh bincang suami isteri, bincang dengan mak ayah, nak khatankan anak-anak pada kecil-kecil lagi. Sebelum niarab lagi. Kerana Islam mengajarkan kebersihan ketika mana kita masih lagi kecil lagi. Tapi nak kena buang sikit lah adat tu. Oh tak boleh lah. Orang masuk jawi umur 5 tahun, 6 tahun. Ni kecil lagi, tak kena dengan adat kita ni. Dia adat. Tapi nak kena bagi faham tu maksudnya. InsyaAllah. Kena? Bahagian dalam telinga ni, simakh. Jari kita ni, kita jolok, apa yang zahirnya sebut. Ini semua ni zahir. Kena masukkan air ke dalam ni belakang, cuping telinga, lubang telinga. Bukan tembus sampai ke dalam lah. Apa yang kita tak jari kita saja. Yang zahirnya. Lubang pusat. Maksudnya bukan nak kena, kan ada pelipat kan pusat tu. Bukan kita nak kena korek di dalam tu. Yang zahir saja. Pusat dia kan dia dalam sikit. Maka yang zahir. Maka kalau orang yang jenis perut dia 8 pack. Dia kena buka. Kalau ada perut jenis tu lah. Maka kawasan-kawasan yang melipat perut macam tu dia kena sampaikan air. Begitu juga pada sini. Apa lagi? Antara lipatan paha dan juga lengan yang jenis berlemak-lemak banyak ni, celah-celah ketiak, bawah-bawah lutut. Juga membersihkan. Kemudian apa lagi? Ini juga hati-hati kalau sekiranya keadaan musim sejuk.
Musim sejuk ni apa yang berlaku? Kadang-kadang bawah ni jadi mengecut. Orang yang mana tumitnya pecah. Jangan biar lama-lama kena ambil krim sapu. Jadi tumit yang pecah, nampak tak zahir dalam tu? Kaki tu ikat zahir ke tak? Zahir lagi sebab nampak. Jadi kaki tu pecah-pecah kan. Itu kena sampaikan air juga ni tepi-tepi ni muk. Kadang-kadang musim sejuk jadi kecut kulit kita ni, maka itu juga semua wajib kita sampaikan air. Jadi hati-hatilah juga kita nak pesan bagi mereka yang selalu pakai makeup ni. Kadang-kadang pakai makeup tengah-tengah malam. Kotlah pakai orang panggil apa tu? Nak bagi hilang jerawat kan? Nak bagi hilang jerawat ke, tapi menggunakan bahan kimia. Tiba-tiba malam tu keluar air mani. Ataupun dia bersama dengan suami ataupun isterinya. Jadi kalau tengoklah, kalau make up ke sebagainya, alat-alat yang dia pakai kat muka tu, mesra wuduk ataupun tak mesra wuduk. Kalau tak mesra wuduk ni, dia berminyak-minyak. Dia kena cuci dulu. Jangan ikut suka aja. Jangan ikut suka saja, dia terus nak mandi dalam keadaan make up tersebut tidak mesra wuduk. Berminyak. Sedangkan minyak tersebut menghalang air. Ini hukum lah. Hukum kena cerita satu persatu. Begitu juga kalau kata sekiranya nak ambil wuduk berkenaan dengan sisik ikan, ada liquid, ada cat ke yang menghalang, ini semua perkara-perkara yang perlu kita ambilkan perhatian. Juga membersihkan najis pada bahagian sekiranya ada. Okey. Allahumma salli ala Muhammad 77. Merujuk kepada najis aini. Najis ni kalau kata badan kita ni najis hukmi, najis tak nampak, cukup dengan sekali mandi je. Tapi kalau badan kita ni ada najis, ketul ada tai burung, sedangkan berjunub, maka wajib kita basuh untuk hilangkannya. Dia tak boleh sekali. Ada najis ketul, tiba-tiba dia mandi sekali, dia niat sekali mandi wajib, tak boleh. Tak sah. Dia kena buang najis dulu, basuh dulu, mandi dulu, selesaikan dulu, cuci dulu. Beza kalau kata najis ni tak nampak, najis hukmi dia panggil. Maka terus sahaja boleh dia niat untuk mandi wajib, tidak ada masalah. Tapi kalau najis hukmi, najis aini, ada najis yang dia nampak, maka ittifaq. Maka wajib dia cuci yang terlebih dahulu. Masya Allah. 9.20 lah. Subhanallah. Tadi malam petang tadi, saya duduk baca-baca ni sampai 10 muka surat. Ni baru berapa muka surat? Tak apalah, khair insyaAllah. Baiklah. Sikit lagi tak habis. Orang yang belum berkhatan ada perinciannya seperti berikut. Kalau mandi ketika hidup, dia kena wajib menyampaikan air bawah khulfah dia tu. Bawah zakar yang belum dipotong, dia kena tarik sikit. Masa mandi wajib. Seperti mana kita sebutkan tadi. Tapi mandi kalau orang yang mandi masa mati, ketika mati. Sedangkan orang ni belum lagi berkhatan. Macam mana keadaan dia? Tidak wajib menyampaikan air ke bawah khulfahnya, kulub dia tersebut. Ni masa nak mandikan orang yang mati sedangkan dia belum lagi berkhatan. Beza nah? Orang yang berkhatan tengok keadaan masa hidup ke masa mati. Masa hidup wajib dia tarik sikit. Basuh. Kalau masa mati tak wajib dia tarik. Jenazah tersebut dimandikan seperti biasa, namun ada khilaf para ulama tentang semayang jenazah dia. Antara pandangan ulama dalam hal ini ialah Imam Ramli mengatakan jenazah dimandikan macam biasa dan dikebumikan tanpa disolatkan. Sebab apa? Belum khatan. Kemudian bagi Imam Ibn Hajar, jenazah ditayamumkan. Selepas dimandikan, kemudian disolatkan. Subhanallah. Jadi banyak pilihan pandangan sama ni, pandangan Imam Ibn Hajar lah. Sebab kita nak solatkan jenazah kepada orang tersebut. Dan dua-dua ni boleh pilih. Imam Ramli pun boleh pilih, kuat juga. Imam Ibn Hajar pun boleh kita pilih. Tapi di Malaysia, di Yaman, banyak pilih pandangan Imam Ibn Hajar. Di Mesir, di mana, Sudan ke mana, banyak pilih pandangan Imam Ramli. Jadi kedua-duanya merupakan ulama yang hebat dalam mazhab kita. Habis tajuk ni, sunat-sunat mandi wajib. Maka selain perkara yang telah dinyatakan adalah sunat mandi wajib, antaranya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, nak meratakan air ni tuan-tuan, kalau perempuan yang kalau dia pakai dandan rambut, pakai tocang rambut ke sebagainya. Kalau dia sekiranya dia yakin dengan tocang tersebut menyebabkan air tak sampai. Kalau dia pakai tocang diikat-ikat tu kan, air tak sampai, maka hukumnya wajib dia buka tersebut.
Dia buka dandanan rambut tadi tu. Kalau dia kata ni longgar je ni, tak ikat kejap sampai, maka tidak ada masalah. Okey. Yang pertama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh tapak tangan 3 kali. Masa macam ambil uduk juga. Sebelum mandi Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kalau dalam tandas. Kemudian masa nak mandi wajib Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan. Kemudian disebutkan lagi apa ni? Berkumur-kumur. Dan juga istinsyak. Afdalnya kita ambil satu telapak tangan ni, setengah untuk kumur, setengah untuk masukkan air dalam hidung. Sedut sampai ke khasyum. Ini sunat dia. Kalau sekiranya mampulah, kalau tak mampu, masukkan keluar saja. Ini peringkat yang rendah. Peringkat yang tinggi dia sedut keluar balik. InsyaAllah sihat. Dan juga lain-lain lagi seperti mana kita bersiwak, kita mandi wajib, kita ambil uduk dulu sebelum kita mandi junub. Kemudian kita gosok. Masa nak mandi ni gosok. Kerana mazhab Maliki hukumnya wajib kita gosok. Untuk mandi wajib beza dengan mandi mayat. Mandi wajib ni sunat kita mandi macam mana? Kanan. Lepas tu kiri. Tidak. Kanan. Kanan depan, kanan belakang. Lepas tu kiri depan, kiri belakang. Ini untuk sunat mandi wajib. Sebab tu kalau mengaji fiqh dalam kitab apa ni, Syekh pesan, kamu dah baca dah kitab-kitab fiqh, tapi bila nak mandi siapa pun tak tengok. Kamu sendirilah nak kena praktikkan. Jadi perkataan inilah yang selalu saya ingat. Saya kata ingat sungguh-sungguh. Orang yang mengaji ni dia kena usahakan untuk praktik. Jadi untuk yang mandi wajib pula, mandi mayat pula macam mana? Mandi mayat dia payah sikit. Dia macam mana? Depan. Lepas tu belakang. Betul tak? Jika tak silap saya sana. Itu beza dengan mandi mayat. Dengan juga mandi wajib. Bi khilafi ghusl mayyit yughassalu muqaddam asyaqal ayman. Mandi wajib macam ni. Mandi mayat, basuh belah kanan dulu. Kemudian belah kanan. Kemudian belah kiri depan. Kemudian belakang. Belakang kanan, belakang kiri. Jadi depan dulu baru belakang. Untuk mandi wajib bagi orang yang hidup ni macam mana? Depan kanan, belakang kanan. Depan kiri, belakang kiri. Itu cara dia bagi orang yang mandi wajib. Kepala, jangan duk belah dua. Sebab kepala ni kira satu je. Kemudian masa untuk badan, baru kita belah dua. Kita bahagi kepada dua keadaan. Menghadap kiblat, dalam keadaan berdiri, kencing dahulu sebelum mandi wajib. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukuplah sekadar itu saja. Nanti kita akan tengok perkara-perkara yang diharamkan ketika mana berhadas. Cantik kalau kita bahagikan hadas ni kepada 3 keadaan. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar ataupun hadas berat. Kalau kita hanya bahagikan 2 saja, hadas kecil, hadas besar, dia akan keliru. Tapi kalau kita bahagikan kepada 3 keadaan, baru kita akan nampak yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Nanti insyaAllah kita akan bincang pada sesi yang seterusnya. Ada soalan kan insyaAllah? Yang mana Ustaz? Syarat air mani yang mewajibkan mandi itu. Milik dirinya sendiri. Nak berkata katanya tidak wajib mandi sekiranya yang keluar mani itu mani orang lain. Tetapi ia membatalkan uduk. Air mani, cuma nak berkata hukumnya, macam bawah tu diterang tu. Air mani hukumnya membatalkan uduk. Tetapi mewajibkan mandi. Macam bawah tu diterang bawah tu. Mani hukum. Wajib mandi namun tidak membatalkan uduk. Jadi di sini, tetapi ia okey, khair insyaAllah. Nanti kita betulkan. Tetapi ia membatal uduk. Ya, air mani kan membatalkan uduk. Silap. Hukumnya wajib mandi namun tidak membatalkan. Ala salawat tu. Mungkin ada kesilapan sikit lah.
Air mani tidak membatalkan wudu. Nah, itulah. Mungkin ada sikit kesilapan kat situ. Tetapi ia tidak kot nah. Yang betul kan? Tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau keluar daripada diri sendiri saja wajib mandi, orang lain tak wajib mandilah. Yalah, kalau air mani orang lain tak boleh lah kan. Air mani sendiri yang wajib mandi. Kemudian lepas tu tetapi ia tidak membatalkan wudu kot. Tidak membatalkan wudu. La'alla sawab insya-Allah. Nah. Lagi soalan lain? Kulit kepala. Nak kena buang ke tak? Kulit kepala ni apa saja kawasan yang zahir. Kan? Dia kena sampaikanlah. Kan? Kena sampaikan. Orang panggil apa? Kalau masalah wuduk kan kita ada rupin-rupin tu kan. Kalau kulit kepala pun ada kulit kepala gitu juga. Jadi yang kalau rupin di tangan ke tu tak wajib kita buang lah sebab susah. Tapi kalau kulit kepala dia termasuk dalam kawasan zahir lagi, maka wajib kita sampaikan air padanya. Ya. Keluar. Tak wajib lah. Sekali je. Sekali je. Betul syarat yang kedua apa? Mandi wajib ialah kalau keluar kali pertama saja. Kalau masa perempuan ni masalah perempuan khususnya lah. Perempuan masa dia mandi tiba-tiba air mani tu keluar masa dia tengah mandi. Ataupun lepas mandi keluar pula air mani perempuan tadi tu. Tengok keadaan perempuan. Kalau dia dijimak dalam keadaan dia bersyahwat juga, dia pun sedar, dia pun sukarela, maka dia kena wajib mandi sekali. Kemungkinan itu air mani dia. Bagi perempuan lah. Tapi kalau dia dijimak dalam keadaan terpaksa, dipaksa ataupun dia tak nak syahwat ataupun dia tak sedar tengah tidur, kemungkinan itu air mani suami dia. Maka yang kita wajib mandi apabila air mani itu milik kita, bukan milik orang lain. Sekalipun milik suami kita. Ya, insya-Allah. Lagi soalan? Ya. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Kita baca dulu doa maulid insya-Allah.